Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini sekali lagi dapat kita bersama. Insya-Allah pada malam ini untuk pengajian Sunan An-Nasa'i, kita akan sambung pada muka surat 47, hadis 711, iaitu idkhalus sibyan al-masajida. Bab yang ke-19, idkhalus sibyan al-masajida, membawa masuk anak kecil ke dalam masjid. Jadi bab yang ke-19 ini sebenarnya masih lagi berkait dengan Kitabul Masajid, iaitu tajuk berkait dengan masjid-masjid. Bab yang ke-19 membawa masuk anak kecil ke dalam masjid. Hadis yang ke-711. Wa bihi qala akhbarana Qutaibah qala hadatsana Al-Laits an Sa'id bin Abi Sa'id an Amr bin Sulaim Az-Zuraqi annahu sami'a Aba Qatadah yaqul baina nahnu julusun fil masjid idh kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahmilu Umamah bint Abil As bin Ar-Rabi' wa ummuha Zainab bint Rasulillah sallallahu alaihi wasallam وهي صبية يحملها فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه يضعها إذا ركع ويعيدها إذا قام حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها. Imam Nasa'i dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Aba Qatadah. Aba Qatadah berkata, ataupun Abu Qatadah berkata, ketika kami sedang duduk di masjid, tiba-tiba Rasulullah SAW keluar dengan membawa Umamah binti Abil As bin Ar-Rabi', anak Zainab, putri Rasulullah SAW. Pada ketika itu Umamah masih anak kecil. Rasulullah SAW salat dalam keadaan Umamah berada di atas tengkuknya. Atiqih makna tengkuknya. Baginda meletakkannya apabila rukuk, dan meletakkannya semula ke atas tengkuk apabila qiyam, yakni apabila Nabi berdiri. Begitulah kata Qatadah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sehingga selesai salat. Perbincangan dan pedoman hadis. Yang pertama, hadis Abi Qatadah adalah muttafaq alaih. Jadi hadis Abu Qatadah ataupun Abi Qatadah ini adalah muttafaq alaih. Muttafaq alaih maknanya hadis ini diriwayat bersama oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis ini dalam kitab mereka. Yang kedua, bab ini menampilkan hadis yang menunjukkan keharusan membawa anak kecil ke dalam masjid. Yang ketiga, hadis yang menyebutkan jannibu masajidakum sibyanakum. Jannibu masajidakum sibyanakum, yang bermaksud jauhilah oleh kamu anak-anak kecil daripada masjid-masjid kamu, adalah dhaif. Ulama kata hadis ini dhaif. Hadis yang Nabi suruh jauhkan masjid-masjid daripada sibyan, anak kecil. Anak kecil ni sudah tentu, kalimah sibyan ni anak yang belum baligh, itu sudah tentu maksud begitu. Jadi hadis yang menyebutkan supaya dijauhi anak-anak kecil daripada masjid, hadis ini adalah dhaif. Punca dhaif adalah munqati', kerana ada terputus perawi.
Dalam sanad hadis berkenaan disebutkan makhul telah meriwayatkan hadis daripada Muaz, padahal beliau yakni makhul tidak mendengar secara langsung daripada Muaz. Jadi ulama rijal telah pastikan maknanya makhul ni dia tidak dengar sendiri. Maknanya antara makhul dengan Muaz ni ada seorang perawi. Perawi itu siapa? Tidak disebut. Jadi menyebabkan hadis ini sanadnya terputus. Jadi tidak disebut ke siapa yang menjadi sumber ambilan makhul itu. Tidak disebut. Tiba-tiba dia kata dia ambil daripada Muaz. Mungkin kita tak tahulah. Tapi kalau dalam konteks ulama, bila dia semak, dia kata ada di celah tu. Sebab tak mungkin. Berdasar pada kajian tentang perawi, tak mungkin. Mana tidak dipastikan makhul tu ambil daripada Muaz. Jadi maknanya di situ ada perawi yang tidak disebut. Kerana itu maka berlakulah terputus sanad itu. Bila terputus sanad, hadis itu dianggap sebagai dhaif, tidak boleh buat hujah lah. Tidak boleh dibuat hujah. Baik, yang keempat, Umamah binti Zainab radhiyallahu anha, ayahnya adalah Abul As Ar-Rabi'. Kata Abu Amr, Ali telah mengahwini beliau selepas kewafatan Fatimah. Perkahwinan ini diuruskan oleh Az-Zubair ibn Al-Awwam atas wasiat ayah Umamah, iaitu Abul As. Padahal kalau kita tengok umur ni jauh juga tu. Tapi begitulah kita tengok sahabat, dia nak ambil kelebihan itu. Sebab dia tahu Sayyidina Ali ni bagus. Ali selepas bercerai dengan Umamah telah menyuruh Al-Mughirah berkahwin dengan Umamah. Hasil perkahwinan dengan Al-Mughirah, beliau telah dikurniakan anak lelaki yang bernama Yahya. Ini maklumat lah. Sekadar maklumat untuk pengetahuan kita. Namun ada yang mengatakan Umamah tidak ada anak sama ada dengan Ali dan juga dengan Al-Mughirah. Ada yang kata dia ni mandul lah. Umamah ni tak boleh anak. Nikah Sayyidina Ali pun tak boleh anak. Kemudian nikah dengan Al-Mughirah pun tak boleh anak juga. Ada yang kata begitu. Kata Az-Zubair bin Bakkar, Zainab tidak ada keturunan selepas itu. Ini boleh dirujuk dalam kitab Al-Isabah Hafiz Ibn Hajar jilid 12 muka surat itulah 128 hingga 129. Baik, yang kelima. Sabda Nabi SAW, idh kharaja alina Rasulullah SAW. Tadi kita baca dah dia punya ni, saya terjemah saja. Jadi berkenaan dengan sabda Nabi, di mana disebutkan ni mengikut riwayat Qatadah lah. Ketika tiba-tiba Rasulullah keluar ke hadrat kami, di hadapan kami. Pada waktu tu dia membawa Umamah, cucu dia lah, anak perempuan Abil As bin Ar-Rabi', yang mana ibu dia adalah anak perempuan Rasulullah yang bernama Zainab itu. Wahyas sabiyah, yang mana pada waktu ini, pada waktu Nabi bawa Umamah ke dalam masjid ni, Umamah tu sabiyah. Sabiyah ni, kalau dalam kamus sabiyah disebut bayi lagi. Sebab tu saya kata sudah tentu tidak balik. Itu. Takkanlah kita kata dia umur berapa pun, tentu tidak balik. Masih dalam keadaan tidak balik. Dia bawa. Cuma sabiyah ni kalau saya nak bawa dalam konteks kita sekarang ni, kita boleh kata masih pakai pampers lah. Keadaan sabi tu. Tu. Jadi kata-kata Nabi ini sebenarnya menunjukkan kemesraan Nabi SAW dengan cucunya Umamah itu. Kata-kata ini juga menunjukkan kebiasaan baginda SAW membawa Umamah radhiyallahu anha bersamanya semasa keluar rumah. Baik. Yang keenam. Berdasarkan riwayat Abu Daud, solat yang dimaksudkan adalah solat fardu, bukan nawafil. Itu poin yang kita nak tahu ni. Jadi Nabi solat ni solat apa? Dalam keadaan cucu dia berada di atas tengkuk dia. Pergerakan besar tu berlaku tu. Pergerakan besar itu. Angkat cucu, bila nak rokok letak di lantai. Bila Nabi qiyam semula daripada sujud tu, Nabi letak semula di atas tengkuk dia. Berat juga tu. Dalam riwayat Abu Daud disebutkan bahawa salat ini salat fardu, bukan salat nawafil, bukan salat sunat. Dalam riwayat berkenaan disebutkan bahawa para sahabat ketika mereka menunggu Nabi SAW untuk salat zuhur atau salat asar, dan bila telah melakukan iqamat, tiba-tiba Rasulullah SAW keluar dengan dalam keadaan Umamah berada di atas tengkuknya. Kami bersalat bersama Rasulullah
dalam keadaan Umamah berada di atas tengkuknya. Maknanya salat 4 rakaat ni. Berapa kali pergerakan tu? Hanya jari sajakah yang bergerak tu? Tidak. Ini punca. Sebab tu kata bila fiqh ni kita kena tengoklah. Baik, tak apalah. Maknanya berlaku pergerakan besar 4 rakaat ni salat ni, sama ada zuhur atau puasa, itu saja khilaf. Itu keadaan dia. Baik, sekarang ni kita nak tengok kesimpulan hadis. Yang pertama daripada hadis ini ulama membuat rumusan. Yang pertama, harus membawa kanak-kanak yang masih kecil ke dalam masjid. Boleh. Bahkan kalau kita nak bincang ini, dia ada kitab khusus sebenarnya ni. Panjang jugalah dibincangnya. Dalam kitab tu ada, dengan saya tak ingat nama apa, saya pernah baca lah, dia bincang lah. Dalam konteks mazhab Syafi'i sendiri ni, boleh ke tidak kita bawa anak kita dia masih belum balik berada dalam saf kita, dalam saf dewasa, boleh ke tidak? Dia kemukakan riwayat-riwayat daripada tokoh-tokoh ulama dan mazhab Syafi'i bahawa perkara itu harus, boleh. Jadi yang diterima pakar di tempat kita kata tidak boleh itu satu pendapat saja. Tak apalah. Tapi maknanya kalau kita lihat di sini, kalau kita nak latih anak bawa macam tu, maknanya masih dalam kerangka mazhab Syafi'i pun masih ada perbincangan lagi dari sudut keharusan itu. Jadi mana tak timbul mengikut ulama, maknanya terputus saf. Kalau berlapik kain jadi batal, tak timbul langsung. Ni bukan sekadar berlapik ni, ada atas tengkuk ni. Lebih pada berlapik kain ni. Yang kedua, syariat mengira sebagai taharah apabila zahirnya tidak ada apa-apa yang menunjukkan kepada adanya najis. Sebab budak kecil ni, boleh jadi dia kencing, boleh jadi tidak dikira. Boleh jadi tidak dikira. Boleh jadi tidak dikira. Sebab tu sekarang ni pun sebenarnya kalau di Saudi, kalau kita tengok dari kitab-kitab baru, memang dibincang tu. Kayak boleh tawaf. Tak kayak tawaf ni seperti solat. Boleh tawaf tu dalam keadaan bawa anak kecil yang pakai pampers tu. Boleh. Itu perbincangan. Bukan kita kata itu afdal begitu, naknya harus. Kalau boleh elok-elok lah. Jangan pula selepas ni pakai bawa anak letak atas tekuk. No. Ataupun letak atas belakang kau. Dia bawa beg. Kan ada beg budak kan, letak atas belakang dah. Cuba elok lah. Maknanya kalau keadaan tertentu, misalnya kita musafir, nak tinggal anak bahagian belakang tu, bahaya tu. Kena culik dan sebagainya kan boleh berlaku. Keadaan-keadaan itu kita pakailah fiqh ni. Sebab dia masih dalam ruang harus. Itu. Kalau boleh urus dengan baik, tak perlu buat begitu. Jadi ni kenyataan umum daripada ulama fiqh. Syariat mengira sebagai taharah apabila zahirnya tidak ada apa-apa yang menunjukkan kepada adanya najis. Tu kita guna bahasa laras fiqh lah tu. Okey. Yang ketiga, harus salat dalam keadaan menanggung, membawa atau memikul orang lain. Demikian juga dalam keadaan menanggung binatang yang bersih. Masalah ini ada perincian akan datang. Jadi akan datang, akan dibincanglah. Maknanya boleh. Misalnya begini, contoh. Misalnya dia solat, kucing dalam baju dia. Dia boleh pakai anak kucing usaha ni. Comel saya tengok. Kata lebih boleh pakai. Macam mana? Kalau dalam fiqh Syiah, kalau saya baca fiqh Syiah tu batas semaya, tak boleh. Tapi kita boleh. Bukan suruh buat begitu. Jangan silap faham pula, bukan suruh buat begitu. Tapi kalau berlaku begitu, nak hukum macam mana? Sekadar haruh bukan bermakna baik, bukan bermakna mustahab, bukan makna molek. Yang keempat, mesranya dan kasihnya Nabi SAW terhadap kanak-kanak. Kita tengok Nabi ni mana datuk yang penyayang lah. Mesra dengan cucu dia. Yang kelima, kata-kata al-fakihi. Rahsia kenapa Nabi SAW bertindak demikian adalah untuk mengikis sikap buruk Arab jahiliah yang bencikan anak-anak perempuan, kata Syekh Al-Fakihi. Dia kata Nabi nak buat. Cuba tengok, budak kecil, anak kecil yang orang Arab dulu anggap, kayak dalam Quran sebut, kayak bila isteri melahirkan anak, tiba-tiba diberitahu anak perempuan berubah muka jadi hitam. Tak keluar rumah beberapa hari, malu dapat anak perempuan. Nabi nak buat tu. Siapa letak atas tengkuk salah? Ni anak perempuan. Tak batal pun semaya. Itu kata Al-Faqih. Nabi nak buat lah. Orang Arab jahiliah ke siapa bunuh anak ke?
Ialah bunuh anak tu berlaku di kalangan Arab yang mana? Kebanyakan ulama kata Arab di kawasan pendalaman. Pokok Quraisy tak ada bunuh anak perempuan. Kukuk mana pun, ini ada kaitan dengan, kalau kita bincang tentang Arab jahiliah berada di Mekah pun, benci pada anak perempuan memang ada lah. Walaupun tak sampai, mungkin di situ di Mekah tak sampai mereka bunuh, tapi tetap ada benci ni. Bahkan kalau perempuan ketika haid, bahawa kita bincang dah setengah-setengah sampai ketika haid tu dia minta perempuan tu balik ke rumah mak dia lah. Selain daripada kalau biasanya asing bilik tidur, memasak pun tidak. Itu kedudukan perempuan dalam amalan budaya Arab jahiliah. Jadi kata Faqih, Nabi nak buang, nak kikis buang tu sangkaan buruk, tanggapan buruk yang sudah berakar umbi dalam masyarakat. Kadang-kadang cara Nabi dia buat begitu. Dia tidak sekadar sebut saja secara qauli, tapi dia buat dengan fi'li. Ini cara Nabi SAW. Kadang-kadang perlu juga begitu. Nabi tunjukkan sikap Islam yang berbeza dengan mereka sehingga ke dalam salat. Dan ini sebagai mubalaghah, sebagai nak mendalami agar tidak bertasyabuh dengan mereka. Makna Nabi nak ajar tak mau serupa langsung dengan orang kafir dalam bab-bab yang tidak betul ni. Pendidikan secara fi'li kadang-kadang lebih berkesan daripada qauli. Sebut saja kadang-kadang tak pakar. Tidak meresap dengan mendalam. Nabi buat. Dalam salat dipraktikkan perkara itu. Tapi sahabat tidak buat begitu. Sahabat faham maksud Nabi SAW. Tidak kata selepas tu jadi syiar, jadi sunnah, pakat bawa anak belakang. Mana ada anak kecil pakat bawa, tega tak atas belakang. Dah, mula ni dia ada beg kan? Beg kecil letak lah, sakut tu kan? Biasa depan boleh, belakang boleh. Tak ada, sahabat tak buat begitu. Sahabat faham maksud Nabi. Dan Nabi pun tidak setiap waktu buat begitu. Itu, sahabat faham perkaranya. Yang keenam, kata Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, hadis ini adalah hujjah bagi mazhab Imam Asy-Syafi'i dalam isu membawa kanak-kanak kecil, lelaki atau perempuan, dan juga haiwan semasa salat fardu, sama ada semasa menjadi imam, salat bersendirian atau ketika menjadi makmum. Cuba tengok. Imam Nawawi kata begitu. Tapi kita tengok tempat kita ni pelik. Sehingga seolah tak ada ruang langsung untuk bawa anak kecil. Kalau kita letak di tepi ni kan, saya pernah lah kita dulu masa anak kecil-kecil lah, pernah letak tepi. Dia minta kita duduk di hujung ni, supaya anak kita ni berada di tepi dinding. Mana selepas tu tak ada orang lain. Supaya apa? Pakaian orang dewasa ni tidak ditindih oleh pakaian kanak-kanak. Sebenarnya perkara tu tak timbul. Kalau adalah pendapat itu, banyak lagi pendapat lain. Cuba tengok ni. Boleh bawa. Menjadi hujjah dalam mazhab Syafi'i. Kata siapa? Tokoh besar dalam mazhab Imam Nawawi sendiri. Jadi insya-Allah kalau kita nak bincang perkara ni, sebenarnya dia ada kitab khusus. Panjang juga perbincangan, dikemukakan pandangan ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i ini. Boleh ke tidak anak kecil yang belum peringkat balik berada di celah-celah antara sah orang dewasa? Itu dibincanglah. Menarik perbincangan itu. Saya tidak masukkan secara detail di sini. Tak apalah, asasnya boleh. Baik, seterusnya. Bab yang ke-20, mengikat tawanan perang pada tiang masjid. Rabtul asir bisariyatil masjid. Rabtul asir bisariyatil masjid. Iaitu mengikat tawanan perang pada tiang masjid. Yang mana orang yang diikat ni adalah orang kafir yang belum memeluk Islam. Ni cerita dia, latar belakang dia punya tajuk ini. Baik, hadis yang ke-712, wa bi qala akhbarana Qutaibah qala hadatsana Al-Laits an Sa'id bin Abi Sa'id annahu sami'a Abu Hurairah yaqul ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khailan qibala Najd faja'at bi rajulin min Bani Hanifah yuqalu lahu Thumamah ibn Uthal sayyidu ahli al-Yamamah farubita bi sariyatin min sawaril masjid mukhtasarun. Imam An-Nasa'i rahimahullah dengan sanad dia telah meriwayatkan hadis ini daripada Abi Hurairah. Kata Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghantar satu pasukan tentera berkuda ke arah Najd. Pasukan berkenaan telah membawa seorang lelaki daripada Bani Hanifah yang dikenali Thumamah bin Uthal, iaitu ketua penduduk Al-Yamamah. Beliau telah diikat di salah satu tiang masjid. Masjid di sini Masjid Nabawi. Hadis ini diriwayatkan secara ringkas. Baik, perbincangan dan pedoman hadis. Yang pertama, hadis Abu Hurairah adalah muttafaq alaih
yang dikemukakan di bawah tajuk yang ke-20 menunjukkan keharusan mengikat tawanan perang yang tidak Islam di dalam masjid. Itu yang hendak disabitkan oleh Imam Nasa'i rahimahullah. Boleh. Baik, yang kedua. Apa makna najd dan mana lokasinya? Sebab banyak kita jumpa dalam hadis sebut najd ni. Dan kalimah najd ini juga sekarang ni cukup popular. Kita tengok dalam dia punya YouTube pun banyak. Cukup diminati dia punya kawasan lokasi ni. Tak tahu kenapa daripada najd ini. Mengikut Al-Fayumi, dia banyak sebenarnya. Dia boleh, cuma ni saya ambil satu saja. Mengikut Al-Fayumi, kalimah An-Najd bermaksud kawasan tanah tinggi. Bila sebut Najd, maknanya kawasan tanah tinggi. Kata jamaknya adalah Nujud. Dengan perkataan mufrad tunggal dinamakan sebagai sebuah negeri Arab yang menghala ke Iraq. Asalnya, Nujud ni kawasan-kawasan tanah tinggi. Akhirnya daripada kalimah jamak diambil Najd dengan erti mufrad, kata tunggal. Akhir sekali kalimah itu asalnya merujuk pada kawasan tanah tinggi. Akhirnya dijadi satu kawasan khusus. Dijadi nama tempat khusus. Sebuah kawasan di negeri Iraq, di negeri Arab yang menghala ke Iraq. Jadi wilayah Najd tidak termasuk dalam kawasan Hijaz. Walaupun ia berada dalam kawasan bumi Arab. Ibnu Hajar berkata, setiap kawasan di sebalik parit yang digali oleh Kisra di kawasan Sawad, Iraq, hinggalah ke sebelah Al-Harrah, itu adalah kawasan Najd. Ni boleh lihat dalam peta, dalam internet. Ada peta ni. Apabila anda pergi lagi ke arah Al-Harrah, maka anda sudah memasuki Hijaz. Tu dia sebut begitu. Ni Hafiz Ibn Hajar. Cuba tengok nota kaki di bawah tu, yang ke-11, muka surat 50. Apa makna Sawadul Iraq? Apa makna Sawadul Iraq? Ini saya sebut sedikit ni. Kalau nak tahu dengan jelas, kena tengok betul lah dalam internet. Sebabnya dalam kenyataan Hafiz Ibn Hajar, dia kata setiap kawasan di sebalik parit yang digali oleh Kisra di kawasan Sawadul Iraq. Apa maksud Sawadul Iraq? Sawadul Iraq adalah nama yang digunakan pakai oleh orang Islam yang telah membuka negeri atau lokasi tanah pertanian yang terletak di bahagian selatan negeri An-Nahrain di kawasan sekitar sungai Dijlah dan Furat dan kawasan yang berada antara keduanya. Memang kita tak nampak apa satu lah bila sebut ini. Cuma saya nak sebutnya, kalau sebut Sawadul Iraq, itulah maksud dia, kawasan subur, tanah pertanian yang terletak antara sungai Dijlah dan Furat itu. Dia panggil kawasan hitam Iraq. Ni kawasan delta. Kawasan subur. Kalau mengikut dalam dia punya kamus lah. Sebabnya begini, kita ni, itulah, kita tak boleh nak bayar lah betapa syukurnya kita. Ulama tulis kitab khusus pula. Dia panggil Atlas Hadith. Atlas Hadith ni maknanya nama-nama tempat yang disebut dalam hadis ada disebut itu. Khusus nama-nama tempat, dia panggil Atlas Hadith. Bergambar dengan warna. Memang menarik. Harga dia 100 lebih kot. Dia ada dua-dua versi. Sayangnya ada dalam bentuk PDF lah. Kalau di Darul Qausat tu, kedua-dua tu ada di Maktabah Darul Qausat. Itu antara kitab yang kita tak beli lah tu. Tapi kalau belajar hadis molek ada. Kalau dia sebut kawasan, kita boleh tengok. Itu peta klasik lah, peta baru ni tak ada dah. Boleh tengoklah di situ. Baik, tak apalah. Yang ketiga, kisah yang lebih lengkap. Kisah yang lebih lengkap telah disebutkan dalam huraian hadis nombor 189. Kisah berkenaan disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Maghazinya. Itu kena rujuklah. Hadis 189. Hadis 189 ni lama. Dulu. Jauh dah tu. Dah ni 189. Ni 712. Ada dah dulu sebut cerita ni. Hadis ni dengan lengkap. Cuma sini saya tidak ulang balik. Boleh rujuk situlah. Cuma saya nak sebut beginilah. Sebagai ringkas. Di mana kes ini kita bincang dah dulu hadis 189, boleh rujuk dalam nota tu. Dia begini, jadi cerita ni dia ni beberapa hari dari riwayat tersebut 3 hari dia diikat. Diikat tu dilayan dengan baik. Ketika dia nak mandi, nak pergi bilik air, dia lepaskanlah. Kemudian dia beri makanan pun makanan yang baik. Itu layanan yang cukup bagus. Sebab dia ni ketua kaum ni, dia ketua. Jadi setiap hari dia tengok orang Islam salat,
Dia setiap hari dia tengok orang Islam salat, Nabi salat. Lepas tu kalau Nabi ceramah apa kuliah, dia dengar. Tu cerita dia. Akhir sekali dia masuk Islam. Kerana tu. Dan bila Nabi lepas dia, Nabi bebas dia, Nabi suruh bebas dia. Pada tu dia tak masuk Islam. Bila Nabi buka, Nabi tanya dia. Akhir ni ringkas lah, belum semula. Akhir sekali hari yang ketiga, dia kata hari ni, dia kata sebelum ni dia kata Rasulullah lah orang paling saya benci. Dan kalau agama Islam paling saya benci. Tapi hari ni Rasulullah paling saya dan Islam lah paling saya. Tak masuk Islam lagi. Dia keluar daripada masjid bila Nabi bebaskan dia pergi mandi. Lepas dia mandi tu, dia mari dia nak masuk Islam, maka dia pun mengucap 2 kalimah syahadat. Tu cerita dia nya. Atau boleh rujuklah dalam hadis 189. Kita tidak nak bincang di sini. Baik. Yang keempat, hadis Ibn Hajar, Hafiz Ibn Hajar rahimahullah menyebutkan dalam kisah Thumamah bin Utsal ini terdapat banyak faedah. Banyak faedah yang kita boleh ambil sebagai pedoman untuk kita. Antaranya, yang pertama, kisah para sahabat yang mengikat Thumamah bin Utsal dari dalam Masjid Madinah, yang mana pada waktu itu beliau belum memeluk Islam, tu tertinggal tu, belum memeluk Islam, menunjukkan orang tidak Islam boleh masuk ke dalam masjid. Tertinggal satu kalimah, belum memeluk Islam. Menunjukkan orang tidak Islam boleh masuk ke dalam masjid. Khilaf berkenaan isu ini akan dibincangkan kemudian. Akan dibincangkan kemudian. Yang kedua, kebaikan di sebalik memberi kemaafan kepada orang yang membuat kesalahan. Sikap Rasulullah yang berihsan kepada Thumamah telah membuka hatinya untuk memeluk Islam. Kuku mana pun Nabi, dia ni fikiran Nabi lah. Kita kena ingat fikiran Nabi ni maknanya wahyu. Sebab tu ulama kata apa yang Nabi buat ni kadang-kadang setengah-setengah perkara tu kita tidak boleh buat. Sebab dia ni pemimpin ni. Kalau dalam konteks tentera sekarang ni, mudah-mudah kalau kita nak lepas dia begitu. Sahabat pun tak berani nak buat ni. Tak boleh, bahaya. Ini berkait dengan isu perkara semasa. Cuma Nabi buat di sini, ialah kita kata Nabi tu maksum, terima wahyu. Perasaan Nabi tu kita kata tidak sama dengan kita. Apakah perkara ni kita boleh jadikan sebagai, kita kata, sunnah yang tetap. Maknanya molek-moleknya kita lepaskan lah. Kalau kita tangkap ketua tentera, molek kita lepas. Begitu ke? Tak ada orang kata begitu. Bahaya tu. Lepas tu macam mana kita nak ikut sunnah ni? Tu. Maknanya boleh dibuat. Tetapi saya tidak tulis di sini, tapi dalam banyak-banyak syarah sebut tak ada disebut gitu. Walaupun Nabi buat begini, tetapi perbuatan Nabi ini tidak termasuk dalam perbuatan yang mesti kita ikut. Mana kita kata dengan betul lah begini. Mana seolah-olah isu ni diserahkan kepada pimpinan tentera untuk melepaskan ataupun untuk kenakan hukuman. Sebab ada juga pemimpin Nabi tak lepas, Nabi bunuh ada juga. Hak ni macam mana ni? Itulah ulama kata, mana perkara ini kita ambil dari sudut memaafkan orang yang bersalah tu boleh. Padahal ni musuh ni bukan kesalahan sesama Islam ni. Sebab dia ni ketua kaum, dia tentera lah. Yang ketiga, ada syariat mandi. Sunat, tidak wajib untuk orang yang baru memeluk Islam. Ini dari sudut fiqh. Sebab Nabi tak kata mandi wak ke dia. Nabi biarkan. Ini termasuk dalam takririyah lah. Nabi takrir. Nabi membuat perakuan. Tak boleh nak kata bid'ah ni. Sebab apa? Sebab Nabi tak suruh dia kata. Tiba-tiba dia pergi mandi juga. Lepas tu dia masuk Islam. Nabi tak suruh. Tu boleh lah makna wak bid'ah kita kata dah. Tak. Sebab bila buat depan Nabi, Nabi mengiyakan. Tanpa kata tak perlu buat lepas ni. Kalau siapa-siapa nak masuk Islam tak perlu pun mandi. Nabi tak kata pun begitu. Nabi diam saja. Nabi biarkan. Biarnya Nabi. Nabi tidak menyatakan hukum. Bahkan Nabi biar saja isyarat kepada perkara itu harus sunat. Sunat, tidak wajib. Mana boleh? Tu. Jadi kalau kita buat sesuatu, kita kata boleh tu buat bid'ah, boleh. Asalkan perkara itu baik. Lepas tu siapa yang nak takrirkan perbuatan kita tu? Sesiapa yang nak mengakui? Sebab sahibus syariah ni Nabi, bukan kita. Itulah buktinya, itulah perkara yang perlu kita faham lah. Dia sebenarnya kalau kita fikir orang Islam ni tak perlu dah kita fikir begitu, sebab apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi dari sudut ibadat sudah mencukupi. Tak perlu dah. Tak perlu dah kita nak kreatif, nak adakan yang baru, tak perlu. Ikut yang Nabi buat tu pun sudah terikut dah banyak sangat dah sebenarnya. Hak sebenarnya. Sepatut tak timbul dah isu tu.
Yang keempat, apabila seseorang memeluk Islam, maka kebaikan yang mereka lakukan sebelum itu wajar diteruskan. Padahalnya Umamah masa dia mandi itu dia tidak Islam lagi. Dia masuk Islam selepas tu dia jumpa Nabi, dia menyatakan hasrat nak masuk Islam. Dan dia mengucap dua kalimah syahadah. Di sini secara umum ni, mana perbuatan baik yang dilakukan oleh kafir boleh kita ikut. Kalau perbuatan tu baik. Baik, nilai baik tu penilaian Quran dan hadis. Tu. Mana kita kena tahu. Cuma nak nilai bagaimana tu perlu perbincangan lah. Bukan sebarangan orang nak nilai tu. Mana ulama. Pakar dia. Alim ulama. Yang kelima, wajar diberi perhatian dakwah kepada orang yang mempunyai potensi besar menarik orang lain memeluk Islam dengan keislaman. Jadi Nabi SAW ni, Nabi target Usamah ni sebab dia ni ketua. Ketua pokok tu lah. Apa ni kita kata Yamamah tadi. Dia ni. Maknanya dia ketua ni, kelebihan dia. Kalau dia masuk, dia harap habis pengikut-pengikut dia tu. Kalau tidak semua pun mesti akan dapat, kita kata, pulangan dari sudut pengislaman. Orang tu dia akan berlaku dalam jumlah, bukan secara individu. Dia akan berlaku begitu. Sebab itulah kalau dalam konteks dakwah, sepatutnya kita kena target orang-orang yang ada pengikut itu. Begitu juga kita nak bina suatu kehidupan sunnah, kita kena target pemimpin juga. Kalau seorang yang ada pengaruh, kalau dia berubah mengikut sunnah, maka ramailah orang yang akan berubah. Itu kelebihan pemimpin yang ada pengikut. Itulah juga di sini mungkin pandangan Nabi pun begitu. Sebab tu Nabi bagi peluang kepada Umamah itu. Yang keenam, harus menghantar tentera ke negeri bukan Islam jika ada keperluan. Ini dalam konteks tentera lah. Yang ketujuh, syariat Islam memberi otoriti kepada pihak pemerintah memutuskan hukum terhadap tawanan perang sama ada mereka dibunuh atau tidak. Ni yang saya sebut tadi lah. Walaupun Nabi melepaskan Umamah, apakah mesti begitu? Tidak. Ini perbincangan ulama-ulama dalam konteks kepimpinan tentera. Mana agama bagi kebebasan kepada tentera, dia lebih tahu situasi itu. Orang itu bagaimana, situasi itu bagaimana, diberi kebebasan kepada dia. Dia ada otoriti. Tidak akan dicah sebagai salah dia. Sama ada kalau dia nak lepas ke ataupun dia nak bebaskan. Dan kita kena ingatlah, ketua tentera bila dia katalah bila dia nak bebas, nak bagi suaka politik, dia melalui satu perbincangan yang hebat tu. Bukan boleh buat keputusan secara individu. Baik, yang ke-8. Perbezaan ulama tentang keharusan non-Muslim masuk masjid. Sebabnya begini, ini sengaja saya sebut di sini supaya sebab pernah banyak berlaku, bukan pernahlah banyak berlaku. Kadang-kadang kalau nak buat program, ini ada berlaku, saya sendiri pun pernah terlibat. Jadi bila nak buat program yang melibatkan perbincangan tentang, kita kata perbandingan agama lah, comparative religion ni, pernah lah. Jadi timbul isu tak jadi program itu dibuat di masjid kerana penganjur nak melibatkan non-Muslim. Supaya Muslim dan non-Muslim sama-sama hadir dalam majlis itu. Perbincangan secara harmoni berkenaan dengan perbezaan agama. Perbandingan agama. Jadi pihak beberapa orang agensi, kita kata badan NGO dakwah ni, sukalah. Sebab apa? Sebab ini salah satu peluang untuk menarik orang tidak Islam masuk ke dalam masjid. Seperti mana dia mengalu-ngalukan kita pergi ke gereja. Sepatutnya begitu juga. Dan itu program pendedahan tentang Islam. Tiba-tiba majlis itu tak jadi kerana ramai di kalangan orang Islam ni yang kira-kiranya pemimpin lah, masih lagi berpendapat tidak boleh masuk ke dalam masjid orang bukan Islam. Tu masjid besar Kubang Krian tu, orang tidak Islam yang buat tu. Saya pun tak tahu macam mana boleh siap dalam keadaan dia tak boleh masuk dalam masjid. Saya pun tak faham juga. Bahkan yang buat tu memang bukan kontraktor tu, mana pekerja. Baik. Jadi perbezaan ulama tentang keharusan non-Muslim masuk masjid. Yang pertama, harus. Sama ada mereka ahlul kitab atau tidak. Ini adalah pandangan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i kata harus. Tu pelik tu. Imam Syafi'i kata harus. Tak kira lah ahlul kitab kau tidak ahlul kitab kau. Imam Syafi'i kata harus. Namun beliau telah mengecualikan Masjid Mekah, kawasan tanah haram. Dan kawasan tanah haram itu
Sebab Imam Syafi'i ni dia bagi dia makna tanah haram itu maknanya dia ada hukum khusus juga, bukan sekadar masjid. Tanah haram tu sendiri. Beliau berhujah dengan hadis Thumamah yang disebut dalam bab ini bersesuaian dengan pandangan beliau orang musyrik tidak najis. Sebab mengikut Imam Syafi'i orang musyrik tidak najis, dia boleh masuk dalam masjid. Seperti mana dia boleh pergi kepada tanah haram, masjid pun boleh juga. Tetapi terkecuali masjid haram. Tak boleh, tak boleh. Orang kafir tak boleh. Kata Imam Syafi'i. Untuk hak ni selain pada masjid haram. Masjid Mekah dan kawasan tertinggal dan itu. Letaklah. Baik, yang kedua tidak harus. Ada yang kata tidak harus secara mutlak. Okey, ke mana pun tak boleh. Itu makna mutlak. Ini adalah pandangan Umar bin Abdul Aziz, Qatadah, Malik dan Al-Muzani. Al-Muzani. Berbeza dengan Tok Guru dia pula. Imam Syafi'i. Tok Guru dia kata boleh. Anak dia kata tak boleh. Muzani, kata tokoh dalam mazhab Syafi'i. Nah, mereka berhujah dengan dalil berikut. Ini saya kemukakan contoh-contoh hujah yang kata tak boleh secara mutlak. Yang pertama, ayat 28 surah At-Taubah. Ya ayyuhallazina amanu innamal musyrikuuna najas. Fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadha. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang kafir musyrik itu najis. Oleh itu janganlah kamu menghampiri Masjid Haram sesudah tahun ini. Kena ingat ayat dalam kurungnya tu kepercayaan tu dia ayat ni khilaf. Bila sebut innamal musyrikuna najasun, adakah yang najis tu orang musyrik itu sendiri ke ataupun fahaman dia tu? Kalau kita anggap fahaman dia tu najis, maka najis di sini dia panggil najis hukmi. Kalau anggap orang musyrik tu sini najis, bukan fahaman dia tu, itu dia panggil najis aini. Najis secara zat. Berbezalah di situ. Jadi bila mereka menggunakan pakai ayat ini, maknanya mereka menganggap musyrik itu najis, bukan hukum dia tu sendiri najis. Walaupun dia bau sedap, tapi najis dia tu. Dia pakai zahir ayat. Sebab tu tak boleh masuk tu. Sebab tu tak ada ruang boleh masuk. Sebab tu dia kata mutlak tak boleh. Tu tak apalah. Tapi iyalah ini pandangnya. Sebab tu kita nak ambil yang mana bagi saya, kita baca dulu, lepas tu kita fikirlah yang mana lebih menguntungkan kita orang Islam. Kena ambil kira juga aspek itu. Yang kedua ayat 36 surah An-Nur. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Nur hidayah petunjuk Allah itu bersinar dengan nyatanya, terutama sekali di rumah-rumah ibadat yang diperintahkan Allah supaya dimuliakan keadaannya dan disebut serta diperingat nama Allah padanya. Di situ juga dikerjakan ibadat, menyuci dan memuji Allah pada waktu pagi dan petang. Jadi bagi dia kalau masuk ke kafir itu bercanggah dengan ayat supaya dimuliakan. Maknanya tempat mulia tu tiba-tiba masuk ke kafir. Tak boleh. Jadi kalau nak uruh orang kafir ke apa, kena uruh di luar masjid. Dia pegang tu. Yang ketiga hadis riwayat Imam Muslim, inna hadzal masjid la yasluhu li syai'in minal qadhar wal baul. Sesungguhnya masjid tidak layak untuk ada di dalamnya kotoran dan air kencing. Jadi oleh kerana dia anggap musyrik tu kotor, tak boleh. Iyalah, ni saya sebut ni berdasarkan kepada dia sebut. Tapi kritik ke ulama tu banyaklah. Munasabah kotor tu sepon najis tahid tu. Hak ni lah tu biarlah tu ni ayatnya dalil golongan yang mengatakan taklif secara mutlak. Ni dalil dia. Dia anggap begitu. Hak bagi yang kata boleh, dia takwil lah ayat ni. Dia kata tidak maksud begitu ayat ni. Hukum tu tak bolehnya. Hak kata taklif tu. Baik. Yang keempat, la uhillul masjid li haidin wala junub. La uhillu, mana aku, kata Nabi, aku tidak halalkan masjid untuk perempuan haid dan orang yang berjunub. Orang kafir adalah berjunub. Maklumat ini dia petik daripada Umdatul Qari. Jadi kena ingat tu, dia punya orang kafir adalah junub tu, itu bukan hadis Nabi tu. Takut tersilap. Takut tersilap. Itu mana pandangan ulama tu. Hadis Nabi setakat itu sahaja. Sepatutnya saya buat huruf ayat condong tu.
Aku tidak halalkan masjid untuk perempuan haid dan orang berjunub. Setakat itu saja qaul Nabi. Hak selepas itu mana macam kesimpulan ulama. Jadi orang kafir itu tidakkah dia berjunub? Mandi junub bila dia tu? Hak ni pun bincang panjang pula ulama. Tak timbul dah dia junub, mungkin dia tidak Islam. Tak apalah, kita tidak nak bincang tu sini ni, nak ayat dalil mereka lah. Tu ni antara contoh dalil bagi ulama yang mengatakan tidak harus secara mutlak. Baik, yang ketiga. Pandangan Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, mafhumnya begini. Ini saya petik secara mafhum. Qatadah berkata, orang musyrik tidak boleh menghampiri Masjid Haram kecuali yang membayar jizyah atau hamba kafir milik orang Islam. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu telah meriwayatkan kepada Nabi SAW, baginda bersabda maksudnya, orang musyrik tidak boleh menghampiri masjid kecuali mereka adalah hamba lelaki atau hamba perempuan. Maksudnya pun kerana ada keperluan. Masuknya pun kerana ada keperluan. Bukan mudah-mudah bebas gitu. Justru Jabir bin Abdullah berkata, umum hadis menegah orang musyrik menghampiri masjid. Itu. Habis setakat itu. Cuma saya bagi nota ni kemudian. Di sini. Sebab tu saya bawa sini. Umum hadis menegah orang musyrik menghampiri Masjid Haram, kata Jabir. Namun kelonggaran diberikan kepada hamba lelaki dan hamba perempuan. Akhir sekali Jabir kata hak taklihnya Masjid Haram tak boleh, hak lain boleh. Namun kelonggaran diberi kepada hamba lelaki dan perempuan untuk berkhidmat kepada tuan dia. Boleh, hak tu boleh. Jadi maknanya pendapat yang kedua ni tidak mutlak lah. Taklih juga. Cuma kalau masjid lain boleh, Masjid Haram tak boleh. Tapi Masjid Haram pun boleh kalau dia tu hamba. Hamba orang Islam. Dia kafir tapi hamba orang Islam. Makna hamba-hamba lain hak tidak hamba. Mana orang kafir lain hak tidak hamba tak boleh juga. Itu maksud dia ni. Begitu. Yang keempat, tak ada situlah tu saya bagi minggu depan lah. Ni Imam Abu Hanifah hanya mengharuskan ahlul kitab saja. Imam Abu Hanifah kata tak boleh orang kafir. Ahlul kitab ya boleh. Gaklah ni ada ke ahlul kitab? Zaman kita ni ada lagi ke ahlul kitab? Ahlul kitab maknanya orang kafir yang betul-betul mengikut kitab terdahulu. Bukan kitab hak dirasakan, kitab asal. Ada lagi ke lah ni? Tak ada dah. Maknanya tak boleh. Sebab mengikut Imam Abu Hanifah dia kata harus masuk dalam masjid ini kafir ahlul kitab saja. Ahlul kitab ni hakikat sebenarnya dia tidak kafir. Tapi setengah kata kafir, tapi dia masih mengikut kitab asal. Nak cari mana hak tu? Setengah ulama kata harus nikah tu satu peringkat saja, lepas tu diharam, tak boleh dah. Macam-macam khilaf pula ulama situ. Patuh hak kata ahlul kitab tu kitab mana? Kalau kitab yang telah dirasakan, lagu mana? Pulaknya banyak masalah situ timbul. Di sini saya kemukakan juga pandang yang lain. Panjang ni kita bincang minggu hadapan lah. Nota ni saya akan bagi. Dia sebenarnya nota ni pun banyak dah siapnya. Cuma saya nak cukup habis satu sebab kita nak bagi semua. Sebab dia ni siap dah ni. Ada beberapa hadis lagi. Mana kalau kita buat dalam bentuk itu dia jadi sampai 100 lebih. Ni pun 71 dah. Cuma sengaja saya tidak pering ini sebab nak bagi dalam bentuk lengkap insya-Allah. Rasanya minggu depan mungkin siap lah. Okay, kita berhenti setakat itu dulu. InsyaAllah kita akan sambung semula poin ini berkenaan dengan pandangan ulama yang berbeza ni dalam menentukan hukum boleh ataupun tidak orang non-Muslim masuk dalam masjid. Ini termasuk perkara yang khilaf. Jadi bila perkara ni khilaf, apa kita kata kesimpulan yang kita boleh buat dalam konteks kita sekarang ni, kita bincang minggu hadapan insya-Allah. Jadi saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.